Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat dipertemukan pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang penuh berkat, pertemuan yang penuh mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini saya akan berkongsikan satu bingkisan khas yang dibawa daripada Al-Quran, yang mana kalau kita berpegang kepada Al-Quran sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada, kitaballah wa sunnat rasulih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kalau kamu berpegang kepada kedua-duanya selepas ketiadaan aku, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala melakarkan beberapa pesanan, beberapa wasiat, beberapa peringatan di dalam Al-Quran untuk kita jadikan sebagai panduan. Dan di dalam surah Al-Hijr yang kita akan kongsikan pada hari ini mengandungi 9 pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memulakan pesanan yang pertama dalam surah Al-Hijr, iaitu fatabayyanu. Fatabayyanu, tuan-tuan dan puan, bermaksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya menyelidiki sesuatu berita, menyelidiki suatu perkhabaran sebelum kita menerima dan sebelum kita menyebarkan kepada pihak yang lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melakarkan pesanan dan juga wasiat yang berbunyi fa'aslihu. Fa'aslihu bermakna Allah SWT meminta kepada kita, merintahkan kepada kita supaya mendamaikan. Yang di dalam ayat yang penuh disebut fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara saudara kamu yang sedang bersengketa, yang sedang bertelingkah dan sebagainya. Alhamdulillah, kalau kita berpegang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insya-Allah kita akan boleh melihat masyarakat yang rukun damai, masyarakat yang jauh daripada sengketa, masyarakat yang sunyi pada konflik. Sekiranya kita berpegang dan mengamalkan, mana-mana pihak yang berkonflik kita damaikan, mana-mana pihak yang bersengketa, insya-Allah cuba kita damaikan, cuba kita selesaikan. Dan yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala melakarkan pesanannya yang berbunyi wa'aqsitu. Wa'aqsitu ni bermaksud Allah perintahkan kepada kita supaya berlaku adil. Berlaku adil ni, kalau kita nak ukur dengan neraca timbangan manusia, neraca ukuran manusia, memang selamanya kita tidak akan mampu untuk berlaku adil. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita panduan adil adalah meletakkan sesuatu di tempatnya. Bermakna adil ini bukanlah bermaksud sama rata. Adil ini juga bukan bermaksud sama tinggi, bukan sama rendah, bukan semestinya sama, tetapi adil adalah meletakkan sesuatu di tempat yang sepatutnya. Tuan-tuan dan puan, seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah yang sama la yasqar. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan sesekali kita mencemooh, jangan sesekali kita mencebik, jangan sesekali kita sinis dan merendahkan orang lain. Kenapa? Ini adalah perbuatan yang buruk, dan sekiranya kita lakukan, ia akan melukai perasaan, melukai hati rakan-rakan kita, melukai hati dan perasaan saudara-saudara kita dan sebagainya. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita juga di dalam surah yang kita sebutkan tadi, iaitu wala talmizu. Wala talmizu ni, tuan-tuan dan puan, Allah perintahkan kepada kita jangan sesekali kita mengaibkan. Pada hari ini kita amat duka cita kalau kita melihat di media-media sosial betapa aib ini dibuka seluas-luasnya. Yang kita pelik, kadang-kadang aib saudara kita disebarkan, ditularkan, dan ada kalanya juga aib sendiri juga kita yang bongkarkan, kita yang dedahkan. Kadang-kadang ada rahsia suami isteri didedahkan untuk pengetahuan umum. Ada rahsia yang sepatutnya kita pegang rapat-rapat tapi kita sebarkan secara terbuka. Yang Allah SWT memerintahkan kepada kita, jangan sesekali kita dedahkan, jangan sekali kita mengaibkan saudara kita. Seterusnya, tuan-tuan dan puan,
Dalam surah yang sama Allah menyebut wala tanabazu. Wala tanabazu ni bermaksud jangan kita melabelkan. Tak kiralah siapa, sama ada orang itu kurang berpengetahuan, orang tu terlalu pandai, orangnya terlalu cantik, orangnya begitu, orangnya begini, jangan sesekali kita labelkan. Kenapa? Ia juga akan menyebabkan hubungan sesama manusia menjadi tidak begitu aman, menjadi tidak begitu baik. Akan ada pihak yang berkecil hati, akan ada pihak yang terlalu rasa dirinya diapungkan, seterusnya boleh menyebabkan seorang itu lupa diri. Tuan-tuan dan perempuan, seterusnya kita melihat kepada pesanan Allah SWT yang ketujuh dalam surah yang sama, iaitu ijtanibu katsiran minaz-zanni, iaitu Allah SWT perintahkan kepada kita supaya kita menjauhi dari prasangka. Hari ini kita amat duka cita, berprasangka ni seolah-olah menjadi lumrah dalam kehidupan manusia. Apa saja yang terlintas di fikiran terus kita tuturkan, terus kita sebarkan, terus kita kita jadikan polemik supaya dan berlakulah pergaduhan sesama sendiri. Akhirnya sangkaan kita itu sebenarnya tidak tepat sekalipun. Iaitu kita ingat Allah SWT meminta kita, memerintahkan kita supaya ijtanibu katsiran minaz-zanni, jauhkanlah diri kita daripada prasangka. Seterusnya tuan-tuan dan perempuan, pesanan ke-9 daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wala tajassasu. Wala tajassasu ni kalau kita tengok kepada makna, tengok pada istilahnya, bermaksud Allah telah perintahkan kita supaya jangan sekali kita mencari-cari kesalahan orang lain. Salah tidak perlu dicari, tapi salah perlu diperbetulkan. Salah tidak perlu didedahkan, tetapi salah itu perlu kita luruskan. Yang mana bengkok kita luruskan, yang mana kurang tepat kita bantu supaya tepat, yang mana belum betul kita betulkan supaya semua sekali kita pada hari ini, kalaulah kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita dan mereka yang berada di luar sana bersama-sama ke syurga. Yang kita risaukan adalah kita bermati-matian, kita beramal, kita berbelanja dan sebagainya, seolah-olah dah cukup untuk melayakkan diri kita ke syurga. Tetapi Allah nak takdirkan kita ke neraka. Kenapa? Kerana kita seringkali mencari-cari kesalahan orang lain yang menyebabkan segala amalan kita hangus terbakar dan tidak tersisa lagi untuk kita bawa ke akhirat. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan, pesanan terakhir daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi wala yabtab. Kalau ayat yang penuhnya kita boleh sebutkan wala yabtab ba'dukum ba'da. Jangan sesekali kita mengumpat antara satu sama lain. Kenapa? Mengumpat ini salah satu fitnah yang amat berbahaya. Kadang-kadang ada yang berkata, apa salahnya kita sebut suatu benda yang betul? Memang benda betul berlaku pun. Ya, itulah hakikat yang disebut oleh Nabi SAW. Unsur kita sebut sesuatu benda yang tidak disukai oleh saudara kita sekalipun benda telah benar-benar berlaku. Jadi elakkan kita elakkan daripada kita berkata sesuatu di belakang saudara kita, di belakang kawan kita yang mereka tidak suka, dan itulah dipanggil sebagai mengumpat. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan, apa sahaja yang kita bicarakan, apa sahaja yang kita cuba sampaikan, apa yang cuba kita pelajari, tidak ada sedikit pun gunanya sekiranya kita tidak amalkan. Kata Nabi SAW, ini adalah dalam kaedah fiqh. Kaedah fiqh ada menyebut ma la yudriku kullu la yutraku jullu. Apa yang kita tak dapat buat semua, janganlah kita tinggalkan semua. Kalau hari ini kita berbicara ada 9 pesanan, cukuplah kalau 2-3 kita mampu lakukan secara lestari, secara istiqamah. InsyaAllah mudah-mudahan daripada 3 menjadi 4, daripada 4 menjadi 5, dan seterusnya kita berjaya laksanakan perintah Allah SWT dalam 9 wasiat yang terkandung dalam surah Al-Hijr. Akhir sekali tuan-tuan dan puan, sekiranya anda rasa bikisan dan pesanan ini amat berguna dan ada manfaat untuk kita dan mungkin orang lain, maka sama-samalah kita sebarkan, sama-sama kita tularkan. Semoga mereka yang di luar sana sama-sama dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita bicarakan pada hari ini. Dan akhirnya saya, sekiranya ada salah dan silap dalam pertuturan, mungkin tidak enak dari segi pendengaran, tak enak dari segi pertuturan, penyampaian tidak bagus dan sebagainya, itulah kelemahan diri saya. Yang baik ambillah sebagai pengajaran, yang buruk kita tolak jauh-jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.